Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersua kembali dalam slot kelas Bahasa Melayu tahun 3. Pada hari ini kita masih meneruskan tema 5 iaitu tema kebudayaan, kesenian dan estetika unit 14. Kenali kesenian kita. Kemahiran yang akan kita beri pemfokusan pada hari ini ialah kemahiran tata bahasa dengan GSKP-nya 5.2.3 dalam kurungan 1 Roman, iaitu menggunakan kata ganda separa mengikut konteks. Tajuk petikan yang akan kita pelajari pada hari ini ialah bermain lelayang. Petikan tersebut terdapat pada halaman 11 buku teks Bahasa Melayu Jilid 2 kamu. Objektif pelajaran. Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran ini, murid-murid dapat menggunakan kata ganda separa mengikut konteks. Manakala kriteria kejayaan pula, murid-murid dikategorikan berjaya jika kamu dapat pertama, menggunakan kata ganda separa dengan betul. Kedua, murid-murid juga dikategorikan berjaya jika kamu dapat melengkapkan sekurang-kurangnya 6 daripada 9 tempat kosong dengan kata ganda separa yang betul. Kata ganda separa. Kata ganda separa terbentuk apabila sebahagian sahaja daripada kata dasar digandakan. Kata ganda separa ini boleh terdiri daripada golongan kata nama, kata kerja, kata adjektif ataupun kata tugas. Kata ganda separa ini boleh membawa maksud tunggal ataupun jamak bergantung kepada pemakaiannya di dalam sesuatu ayat. Pembentukan kata ganda separa berlaku dengan cara memendekkan atau menyingkirkan sebahagian perkataan asal. Perkataan asal yang dipendekkan akan diambil seterusnya diberi penambahan di bahagian awal, akhir ataupun di bahagian awal dan akhir kata dasar. Jenis-jenis kata ganda separa. Kata ganda separa terbahagi kepada 4 jenis, iaitu yang pertama, kata ganda separa tunggal. Yang kedua, kata ganda separa berimbuhan awalan. Yang ketiga, kata ganda separa berimbuhan akhiran. Dan yang terakhir, kata ganda separa berimbuhan apitan. Kata ganda separa tunggal. Kata ganda jenis ini terbentuk daripada kata dasar yang berbentuk tunggal dan digandakan. Kata ganda yang terbit daripada kata dasar ini akan mengalami proses penyingkiran sebahagian kata dasar dan diambil pangkalnya lalu digantikan dengan huruf I selepas huruf pangkal untuk membentuk kata ganda tunggal. Kata dasar yang membentuk kata ganda jenis ini biasanya terdiri daripada golongan kelas kata nama. Fungsi yang didukung oleh kata ganda separa tunggal ini boleh membawa maksud sama ada tunggal ataupun jamak bergantung kepada pemakaiannya di dalam ayat.
Kadangkala makna yang didukung oleh kata ganda separa tunggal ini berlainan sama sekali daripada makna asal bergantung kepada ayat. Contohnya, kata ganda bola-bola apabila disingkirkan kata dasar bagi kata ganda ini iaitu bola dan diambil pangkalnya lalu digantikan dengan huruf I akan menjadi kata ganda separa tunggal berbola yang membawa maksud jamak. Begitu juga dengan kata nama daun yang digandakan menjadi daun-daun apabila hendak dijadikan kata ganda separa tunggal, kata dasar daun yang kedua tadi telah digugurkan dan diambil pangkalnya lalu digantikan huruf atau vokal atau vokal A dengan vokal I menjadi dedaun menunjukkan sifat jamak yang terdapat pada kata ganda separa tunggal dedaun. Begitu juga dengan kata nama kuda yang digantikan dengan kata dasar keseluruhan kuda-kuda menunjukkan sifat jamak kuda dan apabila hendak dijadikan kata ganda separa tunggal, kata dasar tersebut sebahagiannya telah disingkirkan, diambil kata pangkal dan digantikan huruf atau vokal U dengan vokal I menjadi kekuda. Dalam konteks ini, perkataan ini boleh membawa jamak ataupun membawa makna yang berlainan. Kekuda yang bermaksud sejenis kemahiran dalam ilmu persilatan atau ilmu mempertahankan diri. Begitu juga dengan perkataan atau kata ganda tikus-tikus menunjukkan sifat jamak tikus yang banyak, tetapi apabila dijadikan kata ganda separa tunggal, sebahagian daripada kata dasar tikus tersebut telah disingkirkan, diambil pangkalnya sahaja iaitu T, tetapi vokal I telah digantikan dengan vokal I menjadi ketikus. Ketikus di sini boleh juga membawa makna sejenis alat yang digunakan untuk menggerakkan cursor pada skrin laptop ataupun desktop kamu. Kata ganda separa berimbuhan awalan. Kata ganda jenis ini pula terbentuk daripada kata dasar yang mengalami proses penggandaan keseluruhan perkataan tetapi turut menerima imbuhan awalan se. Ringkasnya, kata ganda jenis ini akan mengalami dua proses iaitu penggandaan keseluruhan kata dan penambahan imbuhan awalan. Kata dasar yang membentuk kata ganda ini biasanya terdiri daripada kata adjektif, imbuhan se yang diberi tambahan pada bahagian awal kata dasar yang digandakan ini menunjukkan tingkatan atau paling. Penggunaan imbuhan se ini juga boleh digunakan untuk tujuan membuat perbandingan. Contoh, kata adjektif cantik apabila mengalami penggandaan keseluruhan kata menjadi cantik-cantik dan apabila diberi tambahan imbuhan se di awal kata ganda menjadi secantik-cantik
menunjukkan tingkatan ataupun perbandingan. Kedua, kata adjektif kuat mengalami penggandaan keseluruhan kata menjadi kuat-kuat dan diberi tambahan se pada bahagian awal kata ganda menjadi sekuat-kuat menunjukkan tingkatan ataupun perbandingan. Begitu juga dengan kata adjektif awal menjadi awal-awal apabila diganda keseluruhan kata dan menjadi seawal-awal apabila diberi tambahan pada bahagian awal kata ganda tadi. Dan akhir sekali kata adjektif kurang apabila diganda keseluruhan kata menjadi kurang-kurang dan apabila diberi penambahan imbuhan awalan menjadi sekurang-kurang dan perkataan imbuhan ini atau kata ganda separa berimbuhan awalan ini menunjukkan tingkatan ataupun digunakan untuk tujuan membuat perbandingan. Ketiga, kata ganda separa berimbuhan akhiran. Kata ganda jenis ini pula terbentuk daripada kata dasar yang mengalami proses penggandaan keseluruhan perkataan tetapi turut menerima imbuhan akhiran an. Sama seperti kata ganda separa berimbuhan awalan, kata ganda jenis ini turut dijanahkan oleh dua proses iaitu penggandaan keseluruhan kata dan juga penambahan imbuhan akhiran pada akhir kata dasar yang dijanahkan. Kata dasar yang membentuk kata ganda ini boleh terdiri daripada kata nama, kata kerja atau kata adjektif. Imbuhan an yang diberi tambahan pada bahagian akhir kata dasar yang telah mengalami penggandaan ini mewakili sifat tunggal atau majmuk bergantung kepada ayat. Contoh, kata nama buah apabila mengalami penggandaan keseluruhan kata menjadi buah-buah yang mewakili sifat majmuk atau jamak. Dan sifat majmuk atau jamak buah-buah ini masih dikekalkan walaupun kata ganda ini mengalami penambahan imbuhan akhiran an yang menjadi buah-buahan. Begitu juga dengan kata nama bunga. Kata nama bunga apabila mengalami penggandaan keseluruhan kata menjadi bunga-bunga menunjukkan sifat jamak atau majmuk. Sifat jamak atau majmuk ini masih dikekalkan walaupun perkataan atau kata ganda ini diberi tambahan an pada akhir kata ganda tersebut menjadi bunga-bungaan. Berlainan sedikit dengan kata kerja angan yang berubah menjadi angan-angan dan apabila diberi tambahan akhiran an menjadi angan-anganan, kata kerja telah berubah sifat menjadi kata nama. Begitu juga dengan kata kerja kenang yang digandakan keseluruhan kata menjadi kenang-kenang berubah sifatnya daripada kata kerja menjadi kata nama apabila diberi tambahan akhiran an pada kata ganda kenang-kenang. Akhir sekali, mari kita lihat nota mengenai kata ganda separa berimbuhan apitan.
Kata ganda jenis ini pula terbentuk daripada kata dasar yang mengalami proses penggandaan keseluruhan perkataan tetapi turut menerima imbuhan awalan dan imbuhan akhiran. Sama seperti kata ganda separa berimbuhan awalan dan akhiran, kata ganda separa jenis berimbuhan apitan ini turut mengalami proses yang sama, cuma perbezaan berlaku apabila kata ganda jenis ini menerima apitan. Kata dasar yang membentuk kata ganda ini boleh terdiri daripada kata nama, kata kerja, atau kata adjektif. Imbuhan awalan dan akhiran yang diberi pada kata dasar yang telah mengalami penggandaan ini mewakili fungsi tunggal atau jamak bergantung kepada ayat. Contohnya, kata kerja peluk apabila diberi penggandaan keseluruhan perkataan menjadi peluk-peluk dan apabila diberi imbuhan apitan menjadi berpeluk-pelukan menunjukkan perbuatan peluk itu dilakukan berulang kali. Begitu juga dengan kata kerja bisik, digandakan keseluruhan kata menjadi bisik-bisik dan apabila diberi imbuhan apitan menjadi berbisik-bisik menunjukkan perbuatan bisik tersebut dilakukan berulang kali. Sementara kata sifat merah digandakan menjadi merah-merah dan apabila diberi imbuhan apitan, kemerah-merahan menekankan lagi sifat merah tersebut. Begitu juga dengan kata sifat putih apabila digandakan keseluruhan kata menjadi putih-putih dan apabila diberi tambahan apitan menjadi keputih-putihan menekankan atau menguatkan lagi sifat putih tersebut. Putih dan merah, kedua-dua perkataan atau kata adjektif ini sifatnya dikekalkan atau ditekankan ataupun dikuatkan apabila diberi tambahan imbuhan apitan bagi kata dasar tersebut. Sekarang mari kita lanjutkan sesi ini dengan meneliti buku teks Bahasa Melayu Kamu pada halaman 11. Dalam halaman ini kita akan membaca teks yang bertajuk Bermain Lelayang. Seterusnya kita akan meneliti penggunaan kata ganda separa dalam teks tersebut dan akhir sekali kita akan cuba melengkapkan teks tersebut, maksud cikgu, pada tempat kosong dengan menggunakan kata ganda separa yang sesuai. Paparan berikut menunjukkan teks bermain lelayang. Mari kita baca dan lihat penggunaan kata ganda separa yang terdapat dalam teks, seterusnya melengkapkan tempat kosong. Saiful mengajak Hanif membuat lelayang. Mereka telah menyediakan bahan-bahan untuk membuat lelayang, iaitu 2 batang buluh yang diraut sebagai tetulang, benang, gam dan kertas. Pada petangnya, mereka ke padang permainan untuk bermain lelayang yang telah dihasilkan. Lelayang buatan mereka naik ke langit setinggi-tingginya. Lelayang tersebut cantik ketika terbang di langit yang berwarna kebiru-biruan. Rakan-rakan mereka berlari-larian mengejar lelayang sambil bersorak-sorakan gembira.
Pengalaman menghasilkan sendiri lelayang menjadi kenang-kenangan yang indah kepada Hanif dan Saiful. Hanif sangat pandai mengawal tempat kosong di langit dengan menarik tempat kosong yang diisi pada tempat kosong. Jadi kamu dikehendaki melengkapkan 3 tempat kosong. Sebelum itu cikgu nak terangkan kalau kamu dapat lihat beberapa perkataan yang diwarnakan dengan warna yang berlainan, contohnya perkataan lelayang dan tertulang telah diwarnakan dengan menggunakan warna merah, menunjukkan perkataan tersebut ialah kata ganda separa tunggal. Manakala perkataan yang berwarna biru pula, berwarna biru iaitu kenang-kenangan merupakan kata ganda separa berimbuhan akhiran. Tentu kamu dapat lihat penggunaan imbuhan akhiran an pada perkataan kenang-kenangan ini. Begitu juga dengan kata ganda separa yang berwarna hijau ini terdapat imbuhan se pada bahagian hadapan kata ganda menunjukkan kata ganda tersebut merupakan kata ganda separa berimbuhan awalan. Dan untuk perkataan kebiru-biruan dan berlari-larian serta bersorak-sorakan ini pula merupakan kata ganda separa berimbuhan apitan kerana perkataan-perkataan ini diberi tambahan pada bahagian hadapan dan akhir kata ganda. Cikgu dah bulatkan di sini. Cikgu rasa kamu jelas dengan penerangan yang cikgu berikan juga tadi. Baik, sekarang mari kita cuba melengkapkan tempat kosong ini. Kamu diberi kata dasar layang. Jadi kamu dikehendaki memilih atau menggunakan kata ganda yang bersesuaian dengan kata dasar tersebut. Hanif sangat pandai mengawal layang. Jadi perkataan yang sesuai ialah layang-layang. Tetapi oleh kerana kamu dikehendaki membina kata ganda separa, jadi kata ganda separa yang paling sesuai untuk mengisi tempat kosong ini ialah lelayang. Begitu juga dengan tempat kosong yang berikutnya. Di langit dengan menarik benang. Jadi benang yang diikat. Benang ini perlu kamu beri atau kamu jadikan kata ganda separa. Adakah perlu kamu tulis kata ganda benang-benang ataukah kata ganda bebenang? Untuk tempat kosong ini sebenarnya jawapan yang sesuai ialah bebenang. Begitu juga dengan tempat kosong yang terakhir. Kamu diberi perkataan atau kata dasar gelung, kamu perlu gandakan menjadi kata ganda separuh. Kamu tidak boleh menggandakannya menjadi gelung-gelung kerana kamu hanya perlu menggunakan kata ganda separa sahaja. Jadi pilihan ada pada kamu kata ganda separa tunggal atau kata ganda berimbuhan awalan atau kata ganda berimbuhan akhiran ataupun kata ganda berimbuhan apitan. Yang mana satukah yang sesuai untuk kamu isi pada tempat kosong yang ketiga ini? Jadi cikgu rasa tentu kamu tahu bahawa untuk tempat kosong yang ketiga ini juga kamu perlu menggunakan kata ganda separa tunggal iaitu gegelung untuk melengkapkan petikan ini. Baik, seterusnya mari kita lihat buku aktiviti kamu.
Dalam buku aktiviti ini, kamu dikehendaki mengisi tempat kosong dengan kata ganda separa yang betul. Kamu diberi perkataan di sini. Baik, mari kita lihat perkataan itu satu persatu. Berikut merupakan tugasan yang perlu kamu lakukan. Tugasan yang kamu perlu lakukan terdapat pada halaman 13 buku aktiviti jilid 2 kamu. Aktiviti 5 tersebut, kamu dikehendaki melengkapkan tempat kosong dengan kata ganda separa yang betul dalam petikan yang bertajuk Cerita di Kampung. Jadi kamu diberi beberapa atau 9 kata ganda separa yang terdiri dari kata ganda separa tunggal, kata ganda separa berimbuhan awalan, kata ganda separa berimbuhan akhiran, dan juga kata ganda separa yang berimbuhan apitan. Kesemuanya ada dalam petak-petak ini dah dicampur adukkan. Jadi kamu perlu memilih kata ganda separa yang bersesuaian. Kemudian kamu perlu lengkapkanlah petikan cerita di kampung ini dengan kata ganda yang bersesuaian. Baik, ini tugasan kamu. Kamu boleh semak dalam buku aktiviti. Dan cikgu rasa untuk slot hari ini sekian dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.